KPM. Hai, Assalamualaikum. Saya Azhar Helmi dalam Didik TV KPM. Apa khabar kepada anda semua? Harapnya semua berada dalam keadaan sihat yang sejahtera. Yang pastinya untuk hari ini kita akan belajar berkenaan dengan subjek kita, geografi. Assalamualaikum, Cikgu. Apa khabar, Cikgu? Waalaikumsalam. Khabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, Cikgu Khairul Nisa. Ya, saya. Itu dia, Cikgu serba merah hari ini. Baik. Cikgu, seperti biasa Cikgu, kita masih lagi dalam fasa pandemik COVID-19 yang mana kita nak kena sentiasa membudayakan norma baru. So sekarang ni kita dah menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan juga kita memakai pelitup muka dan juga kita ada gel pembasmi kuman di atas meja kita. So kita nak kenakan gel pembasmi kuman. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih. Itu dia. Ini sama-sama kita nak memutuskan rantai penularan wabak COVID-19 dan juga kita nak membasmi kuman kita lah yang ada kan. Kita tak nak nanti disebabkan kecuaian kita dah bukan memutuskan tapi menambahkan lagi bilangan kes. Baik, kita dah sanitasi tangan kita, Cikgu. So kita boleh buka pelitup muka. Itu dia. Tapi yang penting, bila dah buka pelitup muka, so kenalah kita sentiasa menjaga kebersihan. So masukkan pelitup muka dalam kes ataupun plastik yang ada pada anda. Yang penting jangan buang merata-rata. Baik, Cikgu. Bila sebut pasal geografi dan hari ini kita nak belajar pasal jadual dan juga graf. Susah tak sebenarnya, Cikgu, kita nak belajar ni? Sebenarnya geografi ni dia tak adalah susah sangat. Yang macam bab hari ini kita akan belajar pada cikgu, pelajar akan belajar mengenai kemahiran. Kita perlu pandai, kita perlu buatlah. Kalau belajar saja tak buat tak menjadi kan. Itu dia. So belajar lepas tu mesti kena implement, kena buat juga, Cikgu. Kalau tak menjadi bab kata cikgu tadi. Baik, Cikgu. Tadi cikgu dah cakap sebenarnya belajar geografi ni taklah susah. Kan? Cuma bila dah belajar kena buat. Kita kena aplikasi lah. Kena aplikasi. Kalau tak dia akan jadi susah juga. Baik, kita takkan berdua, Cikgu. Sebab kita akan ada juga rakan-rakan ataupun adik-adik kita yang akan bersama-sama dengan kita daripada SMK Sri Pantai Kuala Lumpur. Kita nak persilakan adik-adik kita untuk masuk ke studio secara virtual bersama dengan kita pada pagi ini. Kita persilakan adik-adik kita. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Semua ceria je, Cikgu. Tak sabar dah dia orang. Tak sabar nak belajar geografi dengan Cikgu Khairul Nisa ni. Baik, kita nak berkenalan dengan adik-adik kita, boleh ke? Boleh. Okey, kalau kita berkenalan, kita mulakan dengan Amalin dulu, boleh? Boleh. Okey, silakan Amalin. Semangat sikit. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Amalin Faridha binti Muhammad Zabiuddin dari 3 aspirasi SMK Sri Pantai. Okey, itu dia. Terima kasih Amalin. Alright, kita teruskan dengan adik Alia. Silakan adik Alia. Okey, hai. Assalamualaikum. Nama saya Nur Alia Kasrina binti Syarum dan saya dari kelas 3 aspirasi SMK Sri Pantai. Itu dia, 3 aspirasi. Terima kasih Alia. Anissa, silakan Anissa. Assalamualaikum semua. Nama saya Nur Anissa binti Azli. Saya dari kelas 3 Bestari dan saya sekolah di SMK Sri Pantai. Baik, terima kasih Anissa. Dan the last one, Cikgu, satu-satunya kumbang yang ada bersama dengan kita pada pagi ini, kita ada Firdaus. Silakan Firdaus. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Firdaus Muhammad Asri daripada kelas 3 Bestari SMK Sri Pantai. Itu dia. Baik, terima kasih Firdaus. Itu dia adik-adik kita yang bersama dengan kita pada pagi ini. Semua dah ready ke untuk belajar geografi bersama dengan Cikgu Nisa? Kalau dah ready, cuba angkat double thumbs up sikit. Ready. Ready. Baik. Alright, itu dia. Itu yang kita seronok, Cikgu. Semua ceria. Walaupun bulan-bulan puasa ni, semua ceria nak belajar subjek geografi. Dan saya pun sebenarnya tak sabar sebenarnya nak belajar dengan Cikgu Nisa untuk subjek geografi ni. Tapi Cikgu, kita bagi peluang kepada rakan-rakan kita di rumah untuk sediakan pen dan juga buku untuk catat sama-sama apa yang Cikgu nak ajar kejap lagi. Dan kita nak berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Tahukah anda, William Playfair adalah antara orang terawal yang menggunakan graph bar untuk menunjukkan import-export di Scotland. Baik, kembali dalam Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi. Ingat, walau di mana pun anda berada, membudayakan norma baharu satu perkara yang
perlu kita lakukan sama-sama. Okey, 3 benda penting yang perlu ingat. Jaga penjarakan fizikal, kemudian pemakai pelitup muka dan juga sanitasi tangan kita. Baik, kita bersama dengan Cikgu Khairul Nisa Muhammad. Cikgu, saya dah tak sabar sebenarnya nak belajar geografi ni cikgu, sebab lama dah sangat tinggal subjek ni, dan saya kena percaya rakan-rakan kita di Google Meet pun dah tak sabar, betul tak? Kalau dah tak sabar, thumbs up, double thumbs up sikit. Itu dia, semua tak sabar cikgu nak belajar. Okey cikgu, jom kita nak mulakan. Cikgu tadi cikgu ajak nak meneroka akan bersama cikgu. Saya dah bersedia untuk meneroka bersama dengan cikgu. Okey, pelajar dah bersedia kan? Okey, buku teks kita hari ini kita akan belajar bab 1 bagi tingkatan 3 lah, jadual dan graf. Okey, jadi sebelum tu cikgu nak tunjuk sedikit paparan lah. Okey? Okey. Dekat sini kita ada jadual. Okey, pelajar-pelajar di rumah. Okey, nampak tak jadual ni? Kalau anda tengok, anda faham tak? Nampak cikgu. Faham kan? Okey. So ini adalah salah satu jadual. Salah satu jadual yang kita akan belajar, kita akan tengok. Tapi ini adalah salah satu jadual yang saya ambil daripada MITI lah, yang maknanya Jabatan Kerajaan yang sering gunakan. Okey. Macam ini contoh graf bar, Jabatan Perakaan juga menunjukkan kuantiti import beras. Jadi nanti kita akan belajar basic asas kepada jadual dengan graf lah, sebelum lahirnya catat-catat graf yang macam ni lah. Okey. So sebelum kita punya ini adalah saya ambil dalam buku teks KSSM lah, muka surat 8 2018 ada. Jadi ini adalah kita panggil dia sebagai graf gabungan. Okey, gabungan yang mana kita ada graf bar dan juga graf garisan. Okey, pelajar nampak tak tajuk dia ni? Nampak cikgu. Okey, Firdaus, kalau Firdaus tengok ni, yang warna pink ni dia graf apa? Yang mana cikgu? Yang warna pink ni, kalau kita tengok dia. Yang pink yang atas tu cikgu yang atas ni, yang garisan. Yang atas tu menunjukkan suhu cikgu. Menunjukkan suhu. Kat mana kita nak tahu suhu? Dia di sebelah kanan lah. Okey. Dan sebelah kiri ni, okey, Alia, dekat kiri ni ada apa? Dia menunjukkan tentang jumlah hujan. Okey, jadi dalam sesuatu graf ni kita akan tahu dia adalah jumlah hujan dan min suhu bulanan di Bandaraya Kuala Lumpur pada tahun 2017. So semua dah kenal dan tengok graf kan. Jadi kita nak tahulah juga ciri-ciri dia dalam jadual ni, apa perlu ada dalam graf ni, apa yang perlu ada ciri-ciri dia dengan dia punya kegunaan. Okey? Okey, ini salah satu yang ada sekarang dan kita bermula dengan yang asas lah, sekejap lagi. Okey. So, kalau tengok sini pelajar-pelajar, cikgu nak tanya Anisah lah. Anisah, dalam graf ni, apa yang ada ciri-ciri yang kita belajar? Yang kita belajar? Tajuk. Tajuk ada. Tu je lah yang awak nampak. Okey, ni bar dia. Okey, so terima kasih. Semangat sikit, jangan malu-malu. Pandai Anissa. Okey. So, siapa nak terangkan jadual? Apa itu jadual dan apa dia punya ciri? Okey, siapa yang volunteer? Itu dia. Amalin angkat tangan. Amalin angkat tangan cikgu. Ciri-ciri jadual perlu mempunyai tajuk, data dan maklumat dan sumber yang bersesuaian. Kegunaan pula untuk melihat perubahan dan pertalian antara dua set maklumat. Ia juga boleh menarik perhatian orang ramai. Okey. Okey. Betul ke cikgu jawapan betul lah. Terima kasih. Berapa markah nak bagi cikgu? Cikgu bagi 2 dahulu untuk starting dia ni. 2 markah untuk Amalin. Tahniah Amalin. Okey cikgu. Selalunya cikgu nak bagi sedikit penambahan ya. Dalam jadual ni kan dia ada data. Datanya selalunya kita ambil dia melalui kaedah soal selidik ataupun banci, temu bual macam itulah, baru kita letak dalam jadual lah supaya dia lebih kemas dan tertarik lah untuk orang tengok semua. Okey. So, kelas fahamlah untuk jadual ni. Ada masalah tak? Okey, siapa ada soalan untuk jadual? Faham kan? Semua faham cikgu. Bagus semua ni. Okey, graf bar mudah. Siapa yang nak bagi tahu ciri-ciri dia? Okey, silakan Firdaus.
graf bar mudah ni dia terdiri daripada tajuk, Cikgu tak nak tunjuk. paksi melekat, paksi mendatar. Dia juga ada petunjuk. Tidak lupa juga, graf bar mudah ni mempunyai bar cikgu. Kegunaan graf bar mudah ni cikgu, dia untuk mempersembahkan data yang boleh dikira cikgu, seperti kereta, orang dan lain-lain lagi cikgu. Ya, betul. Okey, betul juga. Betul Berapa lah. markah cikgu? Cikgu bagi 2 jugalah, kena 2. adil lah. Cikgu tak boleh lebih-lebih kan, kena bagi balance lah. Firdaus, saya dah tolong awak untuk dapat lebih tapi tak dapat juga lah. Nanti bila diorang dah buat graf tu baru saya bagi makan lebih. Baik, Boleh cikgu. kan? Ya, cikgu. Okey, so dekat graf bar mudah ni maknanya macam sekarang kita tengok kan, kita boleh buat bar ni banyak benda kita boleh buat, macam melibatkan kaum, okey, berat badan seseorang dalam sesuatu kelas ataupun pengangkutan lah yang kita guna untuk kita menggambarkan perbezaan beberapa komponen lah. Okey, so selepas itu kita akan ada satu lagi graf yang ada untuk 3 lah, kita ada 3. Ni yang kedua lah. Tadi jadual. So kita ada graf garisan mudah. Okey, so siapa nak? Anissa ke Alia? Okey, siapa yang nak jawab? Saya cikgu. Itu dia Alia, cikgu. Silakan Alia. Okey, graf garisan ni dia mempunyai tajuk, paksi menegak dan juga paksi mendatar, dan satu garisan yang panjang. Dan garisan yang panjang. Okey, dia untuk kegunaan dia untuk melihat perubahan sesuatu jumlah atau nilai yang berterusan, seperti jumlah pendapatan sesebuah negara atau jumlah penjualan barang atau produk. Terima kasih. Adakah juga jawapan Alia betul juga? Tepat sekali. Tepat sekali. Diorang ni macam dah tahu-tahu Hebatlah. dah soalan senang cikgu nak tanya ni. 2 markah juga untuk 2 Alia. markah juga. Itu dia. Tak boleh lebih-lebih. Tak boleh lebih-lebih. Baik, cikgu. Okey, so dalam graf garisan mudah ni maknanya kita akan tengok sesuatu aliran lah, sama ada dia meningkat ataupun dia menurun, sesuatu jumlah yang kita nak tahulah. Selalunya kita akan buat suhu ataupun jualan lah. Jadi kita akan, kejap lagi cikgu akan tunjuk so supaya pelajar-pelajar boleh tengok dengan jelas lah. Okey, dan ada graf yang terakhir. Milik siapa graf ni cikgu nak tanya? Milik siapakah graf ini? Saya cikgu. Itu dia, silakan Anissa. Jadi graf gabungan ini perlu mempunyai tajuk, paksi menegak, paksi mendatar dan juga sumber. Graf gabungan juga merupakan graf yang menggabungkan graf bar mudah dan juga graf garisan. Kegunaannya untuk membezakan 2 maklumat yang saling berkaitan dalam satu graf. Contohnya seperti suhu dan hujan ataupun harga jualan dan pengeluaran, cikgu. Terima kasih. Okey. Kalau kita tengok graf gabungan ni, dia ada persamaan dengan graf garisan mudah, cikgu. Cuma membezakan adalah dia menunjukkan 2 maklumat yang berlainan. Yang berbeza lah. Okey, sebab tu dia panggil graf gabungan lah. Sebab kita nak tunjuk penggabungan antara aliran mata wang ataupun dengan jumlah jualan dia. So dia akan ada bar, dia akan ada graf garisan lah. Okey. So untuk hari ni bila diorang dah tahu ciri-ciri, so kita tengok balik dekat sesebuah graf sama ada betul tak yang pelajar-pelajar saya bagi tahu ni. Kod-kod ada yang saya terkurang ke. Kita tengok Okey, so dekat sini betul tak kelas? Ada tak tajuk dekat graf ni? Kita kalau tengok. Cikgu. Ada kan? Ada. Okey, kita ada tajuk. Okey, macam biasalah kita ada apa ni? Yang menegak ni kita panggil apa? Ni. Okey. Paksi menegak. Okey, dan yang mendatar ini selalunya dia akan menunjukkan apa-apa komponen yang kita nak tunjukkan lah. Dan selalunya untuk graf bar dia akan ada petunjuk. Okey, contoh macam yang ni kita ada COVID. Jadi kita akan tunjuklah maknanya ikut negeri ke yang membezakan. Dan kalau ada sumber kita perlu letaklah untuk graf bar. Bagi graf barisan kalau tak ada sumber tak apa, tak letak pun. Okey, so itu je lah. Okey, faham setakat ni kelas? Okey, ni untuk graf bar, cikgu. Faham, cikgu. Faham. Okey, so alang-alang kita dah kenal dah ciri-ciri, kita dah tahu dah dia punya tu kan. So, bolehlah cikgu tak nak tanyalah, cikgu nak bagi Cik Azhar kita lah tanya pelajar. Kalau tengok ni petikan kan. So dia orang perlu bina jadual. Okey, alright. So sekarang ni saya akan menggantikan cikgu untuk seketika, yang mana pelajar-pelajar, adik-adik semua kena bina jadual. Boleh saya baca cikgu untuk artikel ni cikgu? Yang mana artikel ni tulis sebanyak 144 kes dalam kurungan 11
yang dilaporkan pada 6 April 2021 adalah berkaitan kluster-kluster di Depot Tahanan Immigration DTI dan penjara yang membabitkan kluster Tembok Sri Aman 128 kes, kluster Padang Hijau 12 kes, kluster Tembok Pengkalan Cepa 2 kes, kluster Penjara Jalan Harapan 1 kes dan kluster DTI Juru 1 kes. Ini sumber ni daripada portal ataupun laman web rasmi COVID-19 di bawah Kerajaan Malaysia lah. Iyalah. Okey, so adik-adik boleh bina graf masing-masing boleh bina graf jadual. Dia kena bina jadual. Okey, dan kejap lagi kita nak tengok hasilnya. Akan adakah adik-adik betul-betul faham dan adakah anda boleh memperolehi markah daripada Cikgu Nisa. Betul tak Cikgu? Betul. Itu dia. Alright, nampaknya semua dah fokus ni. Ke dah siap ni jadual? Belum lagi kan? Belum lagi. Tu tengah nak siapkan dah tu. Okey. Baik. So sementara tu juga mungkin nak tahu juga Cikgu macam membina jadual ni, so adakah murid-murid 100% berpandukan kepada artikel yang diberi Cikgu? Macam yang contohkan saya bagi ni, jadi yang pertama dia kena kenal pastilah ada tajuk ke tak dalam satu-satu petikan lah, sebab ciri-ciri tadi yang dia sebutlah. Selepas itu dia kena kenal pasti mana data-data yang dia perlu ambil. Okey, bila dia dah dapat data, dia perlu bawa data-data tersebut masukkan ke dalam jadual lah. Sebab itulah bila ada jadual dia nampak lebih kemas lah. Berbandingkan dengan ini, bila kita nampak kita macam keliru sikit kan. So jadi bila dalam jadual dia akan lebih menarik lah. Lebih simple macam itulah. Alright, so kita nak tengok hasilnya daripada adik-adik kita berkenaan membina jadual dengan artikel atau petikan yang telah kita berikan. So Cikgu, sementara kita nak biarkan adik-adik kita siapkan, kita nak berhenti rehat seketika Cikgu, dan anda semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, graf bar melintang digunakan dalam menggambarkan data banci. Terdapat 2 graf secara bersebelahan bertujuan untuk membuat perbandingan dari segi jantina dan umur. Sumber Jabatan Perangkaan Malaysia. Baik, kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Baik, tadi kita dah belajar dengan Cikgu Nisa yang mana 3 graf yang Cikgu ajar pada kita. Graf bar mudah, graf garisan mudah dan juga graf gabungan. Betul Cikgu? Wah, itu dia. Berapa markah saya dapat Cikgu? Samalah. Sama juga. Kita bagi 2 juga. Minta markah tu kan. Baik Cikgu, kita nak tanya rakan-rakan kita, adik-adik kita ni. Macam mana, dah siap ke belum jadual yang Cikgu minta adik-adik semua bina tadi? Dah siap belum? Dah Cikgu, mantaplah adik-adik. Boleh dia orang tunjuk tak? Kita boleh minta dia orang boleh, tunjuk. okey. Adik-adik semua boleh angkat tak graf, tunjukkan di skrin anda. Kita nak tengok. Itu dia. Wow. So adakah betul dan tepat Cikgu jadual yang dimina oleh adik-adik kita ni Cikgu? Ya, kita akan semak lah ya. Dan caranya kita nak semaknya macam biasalah. Kita akan panggil Alia dululah. Alia, Cikgu nak tahu tajuk Alia sama tak dengan Cikgu? Saya. Okey. Tajuk dia ialah kluster-kluster di Depot Tahanan Immigration DTI dan penjara pada 6 April 2021. Sama. Ya, samalah, maknanya kita kena ambil perkara apa dan di mana dan tarikh lah ataupun tahun lah. Oh, maksudnya mesti, kalau ada tarikh mesti disertakan tarikh. Kalau boleh letaklah selalunya tahun lah orang akan gunakan. Okey, so dah ada ciri-ciri yang pertama. Jadi kita tengok dalam jadual perkara dia ada ke tak? Berapa perkara kita ada kelas? Cikgu nak tanya Anissa. Okey, Anissa. Ada 5 Cikgu. Ada 5. Boleh sebutkan tak? Boleh. Yang pertama, kluster Tembok Sri Aman. Kedua, kluster Padang Hijau. Ketiga, kluster Tembok Pangkalan Cepa. Keempat, kluster Penjara Jalan Harapan. Dan yang kelima, kluster DTI. Okey, terima kasih. Okey, maknanya daripada jadual kita dah boleh kenal pasti dah perkara-perkara. Jadi untuk kita tahu data-data dia, okey Cikgu nak amalinlah tengok data mana. Bila tengok dalam jadual ni kita dah tahu dah data yang paling tinggi dan paling rendah. So kita tengok amalinlah dia berjumpa tak, cari data mana yang paling tinggi. Betul ataupun salah angka yang dimasukkan. Angka dia.
data yang paling tinggi iaitu kluster tembok Sri Aman lelaki dia 128 orang. Yap. Okey. Tak ada dah. Betul paling tinggi tu. Anda pasti? Ya. Pasti. Betul lah. Betul Okey, lah tu. so kluster tembok Sri Aman lah. Ya. Okey, maknanya daripada jadual ni kita akan bawa dia jadikan graf. Okey. Selalu ni kita akan buat dia graf bar lah. Ya. Okey. So Firdaus ada soalan tak Firdaus? Clear cikgu, tak ada. Allah, tak ada. Clear. Baik, tapi cikgu kalau dalam nak membina graf cikgu, so mesti dibina jadual terlebih dahulu. Ya, seelok-eloknya memang dalam bab 1 ni kita perlu ada jadual dahululah. Okey. Bila dah ada jadual, baru kita akan transfer dia. Sama ada jadual tu, maklumat tu kita boleh buat dia bina graf Ya. bar mudah ataupun garisan mudah dan graf gabungan. Sekiranya cikgu, kalau macam mungkin ada pelajar-pelajar yang dia rasa macam alah malas lah nak buat jadual, dia terus buat graf. Adakah boleh macam tu? Dia sepatutnya kalau dalam PT3 lah, Yap. dia tak digalakkan lah. Dia Okey. memang kena ada jadual lah. Sebabnya bila dia tak ada jadual, mungkin data yang dia bawa tu, dia akan tersalah transfer Yap. kalau kita pindah okey. tu. Sebab dalam ni kita nak ketepatan data tu penting lah. Itu dia. Itu pentingnya jadual cikgu. Ya, penting. So agar kita tidak melakukan kesilapan ketika mana kita membina ataupun melakar graf tu jadi cikgu. Baik cikgu, kita teruskan cikgu. Okey. So dekat sini kelas sambil-sambil tu Burung dah terbang dah. kita tengok ni adalah graf apa kelas? Ya. Okey, siapa nak jawab? Graf bar mudah. Okey, ni Graf bar graf bar mudah. mudah lah. Okey, dalam graf bar mudah ni ada ciri-ciri dia lah, paksi, menegak dengan mendata. Okey, Ya. boleh cikgu tahu tak Firdaus, kalau paksi mendata ni dia berkenaan apa dalam graf ni? Berkenaan dengan nama murid cikgu. Berkenaan dengan nama murid lah. Maknanya kat sini kita boleh letak kaum, Ya. banyak benda lah kita boleh letak. Macam tadi kes COVID di sinilah. Okey. Okey, dan jumlah dia dekat sini. Ya. So kita teruskan lagi lah. Okey. Tengok pula dengan suhu. Okey. Ya. Suhu ni adalah graf Garisan. graf garisan. So dia akan menunjukkan pergerakan aliran suhu-suhu mingguan. Okey. So kita tak apalah, ini pelajar punya kerja lah. Yep. So untuk itu kita cuba tengok dulu satu lagi. Kita akan bagi diorang tugasan. Okey. Diorang tak bersahajalah hari Yep. ni. Ada tugasan. So Kalau tadi semua dah membina jadual dengan tepat dan betul cikgu, so kita nak tengok dia orang buat graf pula cikgu. Ya, kita akan tengok diorang buat graf. So untuk hari ni cikgu terus bagilah supaya kita tak ada masalah. Yep. So Anissa dia akan buat graf bar mudah. Okey, Anissa boleh nampak tak jadual ni dengan jelas? Nampak. Okey. Boleh cikgu. Jadual ni tajuk apa yang Anissa dapat? Tajuk tentang hobi murid tingkatan 3 Mawar di SMK Jalan 9 pada tahun 2017. So ini Anissa yang akan buat. Okey. Okey, boleh Anissa? Baik. Bersedia? Boleh cikgu. Okey. Sedia. Dan seterusnya kita akan tengok graf garisan mudah ini. Ini adalah milik siapa ni? Firdaus dan Alia. Ya. Firdaus dengan Alia. Ya. Berkenaan apa ya jadual ni? Hasil jualan bulanan sayur-sayuran di kedai Sri pada tahun 2017 cikgu. Okey, terima kasih. Maknanya diorang dah nampak dah. Jadi diorang tak perlu buat dah lah kalau dah ada jadual. Okey, so selepas itu kita tengok Amalin. Okey, ni Amalin punyalah. Okey, boleh Amalin? So Amalin kena buat graf gabungan ya cikgu. Graf gabungan lah. Okey, di stesen N lah. Okey, Okey. so dah bersedia ke belum? Dah. Okey. Alright. Okey Jadi lah. kepada adik-adik semua boleh siapkan dulu cikgu bagi masing-masing siapkan graf yang diminta. Sambil-sambil tu saya nak tanya cikgu, kalau saya perasan tadi dekat persoalan-persoalan ataupun dia punya tajuk tu mostly semua macam cikgu sebut tadi akan ada tahun ataupun tarikh dia yang detail. Sekiranya pelajar-pelajar kalau mungkinlah dalam peperiksaan tidak meletakkan tarikh ataupun tidak sertakan sekali tahun, adakah akan menyebabkan kekurangan markah ke macam Dia mana? macam ni, selalunya lah kalau kita bagi latihan dia satu graf tu selalunya 10 markah. Jadi kita akan tengok tajuk. Maknanya dia Okey. macam kurang lengkap lah. Kalau ada Okey. tahun kita tak boleh tinggal lah, dia kena Okey. sapu habis lah. So, Kita kena bawa semua transfer Ya, dalam maksudnya jadual, kalau dalam pelajar-pelajar kita
mengurangkan ataupun tak sertakan tahun ataupun tarikh berpotensi untuk hilang markah jugalah. Berpotensi lah juga. Okey. Itu dia. So bahaya nampak. Ya, untuk dia orang bina graf ni kan, pelajar kita bina, dia ada untuk setiap graf dia ada skala dia. Okey, skala dia ni selalunya bergantung kepada jumlah tu. Dia akan tengok selalunya kita akan guna skala sama ada contoh kan, ni dia ada skala kan. Okay, dia akan guna skala dia 1 cm mewakili 1 mm. Okay, kita tengok semula yang ni. Dia ada skala dia supaya memudahkan dia punya tu. So maksud setiap graf tu dia akan disertakan sekali skala. So dia memang akan bagilah. Kalau tak ada pun kita kena tengok dia punya tu. So sedikit sebanyak ini pun mungkin memudahkan juga para pelajar untuk menyiapkan ataupun melakar graf. Baik, kita tengok adik-adik kita fokus kan dalam nak menyiapkan graf yang diminta oleh cikgu tadi. Kita belajar berkenaan dengan 3 graf tadi cikgu. Graf bar mudah, graf garisan mudah dan juga graf gabungan. So kita nak tengok hasil daripada mereka, bagaimanakah hasilnya, adakah betul ataupun kurang tepat ke macam mana? Ada yang dah siap ke adik-adik kita? Khusyuk dia orang ni. Khusyuk. Ini Dah cikgu. Dah selesai. Anissa dah siap Okey, Anissa dah siap. Kemudian Amalin juga dah siap. Firdaus? Dah siap, cikgu. Firdaus pun dah siap. Saya baru cakap, nasib baiklah Firdaus dah siap kan. Satu-satunya lelaki di situ. Baik, dan the last one Alia. Alia pun dah siap Alia? Okey, nampaknya Alia tersangkut sikit, tak apa. Baik, cikgu, kita nak tengok graf dia orang ke cikgu? Kalau boleh kita nak tengoklah. Okey. Kita akan tengoklah. Okey. So adik-adik boleh tunjukkan graf anda masing-masing di tunjuk skrin. graf. Kita nak tengok bagaimana rupa bentuknya. Kan graf bar mudah, graf garisan mudah dan juga graf gabungan yang dilukis oleh adik-adik kita. Baik, itu dia. Kalau cikgu, kalau kita tengok Firdaus dengan Firdaus dia buat graf garisan. Graf garisan mudah. Kemudian kalau kita tengok Amalin juga membuat graf gabungan dan juga Anissa membuat graf bar mudah. Manakala seorang lagi, Alia mungkin tengah tersangkut sikit. Dia juga perlu buat graf garisan mudah. So kita akan dalam dia punya graf tu kita akan tengok dekat sini lah. Okey. Ini contoh salah satu kita punya graf bar lah. Ini adalah hasil kerja pelajar-pelajar Seri Pantai sebab kami bab 1 dah berlalu dah. Sekarang dekat geografi fizikal. Jadi kat sini sambil-sambil sebelum tengok dia orang, cikgu nak pelajar-pelajar semak hasil tugasan dia. Bila cikgu tanya sama ada dia ada ke tidak dia punya ciri-ciri dalam graf dia. Boleh kelas? Okey, kena jujur kalau tak ada cakap tak ada Semak dengan pen merah lah. Okey. So Firdaus, kita mulakan dengan Firdaus lah. Firdaus punya tajuk ada tak? Ada, cikgu. Apa tajuk Firdaus? Hasil jualan bulanan sayur-sayuran di kedai Seri pada tahun 2017, cikgu. Okey, so dia ada tajuk. Yang lain ada tajuk tak? Ada, cikgu. So maknanya dekat sini maknanya tajuk kita yang tadi yang COVID lah kita ambil kan. So dekat yang pelajar pernah buat ni kes COVID di Malaysia daripada 14 April hingga 18 April 2021. Okey, jadi ada tajuk. So dia dapat markah dari situ. Okey, seterusnya kalau paksi menegak untuk Amalin, apa paksi menegak Amalin? Hujan dalam kurungan milimeter. Untuk paksi menegak ni kan, kita kena ada dia paksi menegak dan perkara dia ni bilangan dan kita kena letak juga jumlah dia. Kalau macam siapa tadi Amalin, dia punya unit milimeter. Kalau orang lain mungkin Firdaus tadi jualan. So mungkin duit lah jumlah. So mesti disertakan unit. untuk ke setiap kena graf ada unit. Baik, cikgu. Okey. So Anissa, kalau mendata Anissa punya graf apa? Hobi, cikgu. Hobi. So dekat sinilah dia punya paksi mendata tu ada. So dia dah dapat dah 1, 2, 3, 4 semualah kat sini. So kita tengok dia punya data tadi dekat sini. Yang membeza-bezakan dia punya tu. Okey, so masing-masing data ada buat tak? Dengan tepat tak? Cikgu nak semak yang siapa dulu ni? Amalin ke? Alia belum lagi kan? Alia cuba baca Alia punya data. Saya. Okey, pada bulan Februari hasil jualan dia ialah RM560. Ringgit Malaysia. 560. Okey, ada. Dan dia mengalami sedikit
dia mengalami sedikit macam Berlaku? merundum lah dia punya hasil jualan dia. Bulan berapa yang merundum? April. Bulan berapa dia turun? Bulan April. Pada bulan April dia berlaku penurunan lah. So daripada graf dia tu kita boleh tengok, kita terus dapat analisis. Ya. Okey. So maknanya dari sini kita akan ambil markah dia lah. Ketepatan data-data murid ni. Okey, dan selepas itu dia mesti ada pelengkap kepada graf. Okey, semua cikgu nak tengok masing-masing graf ada tak buat petunjuk. Terutama yang mana-mana perlu ada petunjuk lah, graf lah, graf bar lah terutamanya. Ada tak yang Firdaus punya ada? Boleh tunjuk petunjuk tu tak? Petunjuk? Supaya kita dapat tengok. Dia macam cikgu sebut tadi, sama ada petunjuk ataupun mungkin sumber, cikgu. Ya, betul tak? sumber ni tak sesetengah artikel dia ada perlu letak kan. Macam graf garisan mudah, kita tak perlu buat dia tak perlu letak. Sumber kalau ada letak, petunjuk kita tak perlu letak. Sebab dia hanya satu je. Kita tahu dah. So masing-masing ada. Semua ada petunjuk. Petunjuk tak? Ada cikgu. Ada. Baik. So sekiranya semua betul, cikgu. Berapa markah? Selalunya untuk soalan ini kita akan bagi dia, kalau tak silap saya, ada setengah soalan tu kalau membabitkan graf saja dia akan jadi 15 markah. 15 markah. 15 markah. Kalau tak dia akan jadi ada yang 10 juga. Sebab dia selain daripada graf ni, kita kena tafsir lagi. Kita tak habis lagi. So markahnya tinggi, cikgu. So pelajar-pelajar tidak boleh memandang enteng untuk dalam aspek untuk kemahiran ni, penyediaan ataupun melakar graf ini, cikgu. Baik, cikgu. Kita tengok semua dah fokus sebab tadi Firdaus WhatsApp saya, cikgu. Dia kata dia nak pergi toilet je. Okey. So kita dah berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini dalam Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Tahukah anda, graf seismik digunakan sebagai graf untuk menunjukkan gegaran gempa bumi. Graf tersebut dihasilkan oleh alat yang dipanggil seismometer. Kembali dalam Teroka Didik TV KPM. Baik, itu dia tadi kita dah tengok pelajar-pelajar kita melakar graf bar mudah, graf garisan mudah dan juga graf gabungan, dan semuanya betul dan juga tepat, cikgu. Hebat. Itu dia, tahniah. Semua dapat 15 markah setiap seorang untuk menyiapkan graf tadi. Baik, cikgu, kita nak teruskan sesi pembelajaran kita, cikgu. Okey, bila mana dalam bab ini jadual kita dah kenal, kita dah tahu, dan graf pun 3 graf kita dah belajar. So 4 perkara. So yang terakhir ini adalah analisis lah yang tertinggi. Kalau kita dia berada di tahap penguasaan 4 lah. Maknanya pelajar dah boleh 4 dengan 5 macam tu. Sebab kita ada penilaian bilik darjah. Kita ada untuk setiap murid. Jadi untuk ni graf yang Firdaus, yang Amalin dengan Alia dengan Anissa buat, dia orang pelajar perlu tafsir. Maknanya akan dalam bentuk karangan lah pula. So jadi bila dia kena tafsir, perkara-perkara yang kita perlu ada dalam jadual, graf bar mudah, garisan mudah dan gabungan ni, tajuk. Tajuk kena ada dan maklumat keseluruhan kena ada, nilai maksimum, nilai minimum dengan maklumat tersirat. Maknanya nanti kita akan tengok pelajar-pelajar kita macam mana dia nak kaitkan nilai maksimum ni, kalau kenapa nilai tu boleh meningkat dan boleh menurun. So itu adalah maklumat tersirat lah kita panggil. Dan juga kesimpulan. Maknanya apa yang berlaku dalam yang dia tafsir atas ni, dia akan bagi tahulah secara kesimpulan macam COVID kan. Kenapa keadaan COVID di negara kita semakin meningkat. Jadi kesimpulannya mungkin ada penduduk di Malaysia ni kurang peka ataupun kurang menjaga. Macam kita punya 3M lah. Jadi kita tak payah melengahkan masa lah. Saya rasa kita boleh tengok pelajar lah untuk tafsiran yang pertama. Baik. Kita nak mulakan. Adakah volunteer? Siapa volunteer nak mulakan untuk menafsir graf anda yang anda lukis ataupun anda lakarkan sebentar tadi? Baik, siapa yang nak mulakan? Ataupun izinkan saya pilih, cikgu? Boleh, saya setuju je. Okey, baik, kita nak dengar daripada Firdaus. Okey, Firdaus. Favorite kan? Okey. Boleh tafsirkan graf yang Firdaus buat tadi? Saya baca. Silakan, Firdaus. Bagi graf saya punya garisan, graf di atas menunjukkan hasil jualan sayur-sayuran di Kedai Seri pada tahun 2017. Kelihatan
pada bulan Februari, jualan sayur mencanak naik iaitu sebanyak RM260. Tidak seperti bulan Januari, bulan April pula hasil jualan sayur sedikit merundung iaitu sebanyak RM200. Okey. So terima kasih Firdaus. Maknanya dia dah faham, dia dah jelas daripada jadual dia, daripada graf dia string dia boleh buat tafsiran. Maknanya yang pertama memang tafsir ni kita kena ambil tajuk. Sama ada kita nak guna graf ini menunjukkan ataupun rajah ini menunjukkan, kita salin tajuk dia. Macam yang ni kita boleh cakaplah rajah ini menunjukkan kes COVID di Malaysia daripada 14 April hingga 18 April 2021. So dia ada maklumat keseluruhan. Jadi kita bagi Encik Azhar lah nak pilih siapa untuk ni dia punya maklumat keseluruhan. Okey, maklumat keseluruhan. Kita nak minta Anissa. Boleh Anissa? Boleh. Okey, silakan Anissa. Tajuk saya adalah hobi murid tingkatan 3 Mawar. Okey. Hobi yang mencatatkan bilangan yang tertinggi adalah membaca iaitu seramai 12 orang. Mengumpul stem pula mencatatkan bilangan kedua tertinggi iaitu seramai 6 orang. Diikuti dengan hobi mendengar muzik iaitu seramai 5 orang dan diikuti juga dengan hobi bersukan iaitu seramai 4 orang. Bagi bilangan yang terendah pula adalah hobi melukis iaitu seramai 2 orang. Terima kasih. Terima kasih Anissa. So maknanya pelajar-pelajar saya ni dia dah faham dah, dia dah jelas dah dengan maklumat keseluruhan dengan nilai maksimum dengan minimum. Okey, jadi untuk kita lengkapkan lagi kita punya tafsiran, kita perlu tengok maklumat tersirat. Maklumat tersirat. Okey, maklumat tersirat. Saya serah pada cikgu. Siapakah cikgu nak pilih? Antara dua. Saya ambil Alia lah. Okey, Alia. Silakan Alia. Okey, bagi tajuk graf garisan, maklumat tersirat dia ialah hal ini mungkin kerana bulan Februari ialah semasa musim sayur untuk subur dan menyebabkan bulan Februari mendapat hasil jualan yang banyak berbanding bulan yang lain, dan mungkin pada bulan Julai musimnya telah habis dan menyebabkan penduduk sukar untuk mendapatkan sayur-sayuran. Okey, tepat sekali. Situ saya suka dia punya jawapan sebab dia dah bagi tahu maklumat tersirat dan dia buat sedikit perbandingan. So maknanya dia dah ada buat analisis lah. Okey. So tak ada masalah kalau dalam maklumat tersirat tu disertakan sekali perbandingan. Boleh je. Maknanya tu dia dah ni bahagian ini dia sebenarnya kemahiran berfikir aras tinggi lah. So dia dah bagi sesuatu yang tak perlu, yang tak ada, yang tiada dalam jadual dengan graf. So kita tengok kesimpulan dia lah. Baik, kesimpulan the last one. Untuk tutup kita punya tafsiran lah. Okey, silakan Amalin. Amalin boleh tak Amalin? Ya, saya boleh. Baik, silakan Amalin. Kesimpulan graf gabungan kesimpulannya jumlah hujan harian di stesen N tidak sekata, namun seluruh tempat hampir sekata sepanjang mingguan. So maknanya dekat penutup tu kesimpulan dia tutup graf dengan macam kesimpulan dia rumuskan. Maknanya suhu di sesuatu kawasan dia, macam contoh kan, kita reverse baliklah sekejap. Okey, so hujan dia maknanya tak jauh lah, 0 darjah dengan 0 milimeter jumlah hujan dengan 7 pada hari Isnin, ini mingguan, dan juga min suhu dia pun tak jauh daripada 8, 9, 10, 12. So dia macam lebih kurang sekata. Jadi dia dah bagi tahulah suhu di stesen ni mungkin dia bukan di Malaysia lah, di negara-negara yang sejuk lah sebab dia menerima bilangan jumlah hujan yang sedikit. So pelajar kita selalunya kat sini dia akan buat penggulungan lah, rumusan, nak tutup jadual dia tu dan tafsiran. Macam itulah untuk penutup. Sekiranya mereka menyiapkan macam tadi dah siap lakaran graf dan juga menyiapkan kita kata sebagai tafsiran tadi, berapa markah cikgu sekiranya mereka menyiapkan? Yang ini dia selalunya dia asing lah. Dalam buku kita ni kita ada jadual, buat jadual, graf semua. Tafsir ni dia di peringkat yang dah tertinggi dah. Tak semua pelajar yang boleh buat selalunya. Maknanya dalam ni dia selalu TP5 lah, dia dah up dah situ sebab dia dah kemahiran mengarang daripada idea sendiri kan. Berapa markah cikgu kalau dekat sini? Bergantung pada soalan tu, pemberian soalan. Ada juga soalan dia terus bagi, dia minta graf, kita kena tafsir dia sama ada 5 markah ataupun 4 markah.
agak tinggi untuk menyiapkan lakaran graf dan juga tafsiran. Itu dia. Tahniah kita ucapkan kepada adik-adik kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pantai Kuala Lumpur. Sangat luar biasa cikgu. Kan? Semua boleh jawab soalan, semua nak tanya soalan dan semua dapat siapkan graf dan juga tafsiran seperti yang diminta oleh cikgu kita. Baik cikgu, alhamdulillah, dan saya sangat seronok juga sebenarnya bila kita belajar berkenaan dengan geografi. Sebenarnya sedikit sebanyak kita belajar berkenaan dengan apa yang berada di sekeliling kita dan secara tak langsung memberi suntikan kepada kita untuk sentiasa peka kan dengan keadaan sekeliling kita. Baik cikgu, dan mungkin rumusan cikgu berkenaan dengan apa yang kita belajar hari ini, geografi ataupun lebih spesifik lagi topik kita adalah berkenaan dengan jadual dan juga graf. So mungkin kepada penonton-penonton yang menonton di rumah dan juga rakan-rakan kita di Google Meet, cikgu, silakan cikgu. Okey, untuk rumusan hari ini saya akan bagi sedikit rumusan dan kita akan minta pelajar juga. So sekarang kita lebih berpusatkan kepada pelajar lah. Cikgu kurangkanlah. Cikgu hanya membimbing sahaja. So untuk hari ini pelajar-pelajar di rumah dengan pelajar-pelajar Seri Pantai juga, dalam bab pertama ini, bab 1 tingkatan 3 ni, kita akan tahu jadual. Okey, kita akan tahu berkenaan jadual dan kita boleh terangkan ciri dia, kita boleh jelaskan ciri dia dan juga peranan jadual tu, fungsi jadual, dan juga pelajar boleh tahu beberapa jenis graf lah, boleh kenal. So daripada sini saya nak tanya pelajar lah sebelum kita close pembelajaran kita tadi. Antara berempat lah kita volunteer lah kan, kita jangan paksa dia orang. So siapa kat sini nak buat rumusan apa yang awak dapat pada pembelajaran hari ini? Baik, silakan. Siapa yang nak jawab? Saya cikgu. Silakan. Silakan Alia. Okey, so hari ini kita belajar tentang jadual dan ciri dan kegunaan 3 jenis graf, iaitu graf bermudah, graf garisan dan juga graf gabungan. Okey, kita juga belajar cara untuk melukis graf dengan teliti dan kemas. Okey, graf amatlah penting untuk menunjukkan data dalam bentuk yang mudah difahami dan jelas. Okey, terima kasih. Macam itulah. Saya kalau boleh, setiap pelajar yang belajar bab ni sekurang-kurangnya dia dapat bina jadual, dia dapat buat graf dan juga dapat buat tafsiran lah. Sebab benda ni dia akan menunjukkan pelajar ni menjadi seorang yang lebih kreatif lah untuk menghasilkan dia punya bahan grafik yang lebih jelas. Itulah untuk hari ini. Baik, insya-Allah. Baik, terima kasih banyak cikgu atas penyampaian ataupun rumusan berkenaan dengan topik yang kita belajar ini, sama-sama berkenaan dengan geografi dan juga lebih spesifik topik kita ini adalah berkenaan dengan jadual dan juga graf. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pantai Kuala Lumpur. Tapi ingat, walau di mana pun kita berada, sentiasa budayakan norma baharu, penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, memakai pelitup muka dan juga kerap sanitasi tangan dengan gel pembasmi kuman ataupun kerap basuh tangan dengan air dan juga sabun. Assalamualaikum dan salam sejahtera.